Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika Ya Arhamar Rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid UPSRA? Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran Tauhid, tajuk Asma'ul Husna Allah yang ke-87, iaitu Al-Jami'. Al-Jami'. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Banyak benda yang Allah kumpul dan Allah berkuasa dan berhak mengumpul apa jua yang Allah mahu. Contohnya, Allah kumpul segala kebaikan yang kita lakukan di dunia. Contohnya, Allah kumpulkan segala kejahatan yang pernah kita lakukan di dunia. Ataupun Allah kumpulkan kita semua di padang mahsyar kelak, tempat untuk menerima balasan, bukan tempat untuk dipersaksikan, dilihatkan segala apa yang pernah kita lakukan di dunia suatu masa dahulu. Allah berhak mengumpulkan atau menyusun segala sesuatu yang tempatnya berada di langit. Allah berhak mengumpulkan segala sesuatu yang tempatnya berhak berada di lautan, dan Allah berhak mengumpulkan segala sesuatu dan tempatnya berada di bumi. Contohnya, Allah tempatkan ikan. Allah mengumpulkan segala jenis binatang yang memerlukan air di laut. Allah tidak meletakkan ikan di darat. Sekiranya Allah meletakkan ikan di darat, apa yang akan terjadi? Jadi, makanan kita. Baik. Allah Maha Pengumpul segala makhluk bila-bila masa dan di mana sahaja yang Allah kehendaki. Baik, ada satu kisah pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman, antara kehebatan dia ialah mampu bercakap ataupun mampu memahami bahasa haiwan. Apa jua jenis haiwan? Seperti mana yang pernah saya ceritakan sebelum ni, Nabi Sulaiman mampu memahami bahasa semut. Buktinya Allah catatkan di dalam Al-Quran ketika mana sang semut semuanya, ketua semut lah mungkin, raja semut, memberi arahan kepada anak-anak buahnya supaya segera menyelamatkan diri kerana angkatan Nabi Sulaiman bakal melalui kawasan itu. Angkatan ataupun gerombolan Nabi Sulaiman AS bakal melalui kawasan ini. Jadi apa yang Raja Semut tu lakukan? Sebelum Nabi Sulaiman sampai ke kawasan semut tu, Raja Semut berpesan,
Semut, 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 semut berjalan satu-satu, hura, hore. Semut berjalan satu-satu, hura, hore. Kan? Jadi, Raja Semut ni berpesan, semut, semut semua. Salah. Semut, semut semua. Sila selamatkan diri anda. Nabi Sulaiman mahu lalu di kawasan ini. Jadi semut semua, sila selamatkan diri. Jangan lagi ada di sini. Nabi Sulaiman mau limpas sini. Okey. Jadi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam yang boleh memahami bahasa binatang ini mengarahkan angkatan ataupun orang-orang di belakangnya, ya gajah ke, ya manusia ke, ya tentera ke, siapa pun yang berada di belakang Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman arahkan supaya orang-orang di belakangnya berhenti, stop. Kenapa? Sebab Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Bukan bahasa semut sahaja, tapi Nabi Sulaiman ni faham bahasa segala binatang. Jadi Nabi Sulaiman mengarahkan tentera di belakangnya supaya berhenti, jangan bergerak. Nabi Sulaiman faham bahasa binatang. Okey. Jadi Nabi Sulaiman mengarahkan supaya orang-orang di belakangnya berhenti, bagi memberi laluan kepada semut ini untuk menyelamatkan diri ataupun untuk mengelakkan daripada semut-semut ini dipijak. Baik, antara lain kisah Nabi Sulaiman alaihissalam yang cukup terkenal dan digambarkan di dalam surah As-Saba, iaitu tentang kerajaan Sabak, yang mana kerajaan Sabak itu diperintah oleh seorang ratu, diperintah oleh seorang wanita yang cukup berkaliber dan boleh mengawal pemerintahan kaumnya. Hanya saja kerajaan Sabak ini, dia ada satu je kekurangan dia. Apa kekurangan kerajaan Sabak ni? Pentadbiran mereka smart sudah. Pembangunan smart sudah. Facilities, kemudahan semua memang terbaik lah. Hanya saja kekurangan yang ada pada kerajaan Sabak ialah mereka tidak menyembah Allah. Allah Al-Jami'. Allah Al-Jami'. Allah Al-Jami'. Allah Maha mengumpulkan. Suatu hari, ketika Nabi Sulaiman memanggil segala isi langit dan bumi maksudnya ketika Nabi Sulaiman Jami' mengumpulkan, ketika Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan, ketika Nabi Allah Sulaiman Jami', ketika Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan, ketika Nabi Allah Sulaiman Jami', ketika Nabi Allah Sulaiman mengumpulkan semua haiwan yang datang, semua hidupan, semua datang, semua haiwan datang, semua everything, semua yang ada di langit dan di bumi, semua datang. Kan Nabi Sulaiman panggil, Nabi Sulaiman himpunkan, Nabi Sulaiman kumpulkan, Nabi Sulaiman keluarkan arahan supaya semua berkumpul di sini. Tetapi apa yang berlaku? Ada seekor burung terbanglah. Ada seekor burung tidak datang di tempat kejadian. Nabi, kalau Nabi panggil, mesti dengar cakap Nabi. Kalau Nabi bilang jangan, jangan buat. Kalau Nabi suruh buat, buat. Kalau Nabi panggil, datang. Okey? Tetapi yang berlaku kepada si burung ini, bila Nabi Allah Sulaiman jami'kan semua, kumpulkan semua yang berada dalam kawasan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman dapati ada satu ekor binatang yang tidak hadir. Binatang tersebut ialah burung hudhud. Apa Nabi Allah Sulaiman pesan ataupun cakap? Hudhud sekiranya dia datang tanpa alasan yang kukuh, maksudnya dia datang nanti kan Nabi kan burung hudhud tiada sekarang. Nanti kalau burung hudhud datang balik datang pi sini balik,
dan sekiranya hudhud itu tidak membawa alasan yang kukuh, nescaya dia akan ku sembelih. Okey? Baik. Ternyata burung hudhud datang di tempat yang dikumpulkan. Sama ada lewat ataupun tidak datang pada hari yang sepatutnya datang. Akhirnya burung hudhud datang dan mempersembahkan satu kisah yang cukup menarik kepada Nabi Allah Sulaiman AS, bahawasanya terdapat sebuah kerajaan yang mana kerajaan tersebut diperintah oleh seorang perempuan dan kerajaan itu sangat bagus, sangat cemerlang pentadbirannya. Hanya saja kerajaan itu ahlinya semuanya menyembah matahari. Sembah apa? Matahari. Sembah apa? Matahari. Tidak sembah Allah. Tidak. Baik, kerajaan yang sangat bagus itu ternyata menyembah matahari. Jadi hudhud ini hilang bersebab. Jadi hudhud yang tidak berkumpul, hudhud yang tidak berkumpul sekali dengan binatang-binatang yang lain itu dimaafkan. Akhirnya dengan sebab burung hudhud tidak datang pada tempat mereka berkumpul, okey, sebab burung hudhud ni membawa perkhabaran bahawasanya negeri ini, kerajaan Sabak ini tidak beriman, mereka beriman kepada matahari. Dengan sebab burung hudhud ini tidak datang di tempat yang dikumpulkan, okey, kerajaan Sabak seluruhnya akhirnya memeluk agama Islam berkat berita yang disampaikan oleh burung hudhud. Baiklah. Apakah bukti Allah itu jami'? Apakah bukti Allah itu mengumpulkan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbatin wa huwa 'ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Okey. Susah banyaknya menghafal, susah. Okey, tak apa. Kita hafal yang hujung ni sahaja. Wa huwa 'ala jam'ihim 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 jim mim ain 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 jim mim ain. Allahul Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Wa huwa 'ala jam'ihim, dan Allah maha kuasa menghimpunkan mereka semuanya. Idza yasha'u qadir, apabila ia kehendaki. Baik. Allah Al-Jami', Allah mengumpulkan. Okay, macam tadi saya bagi contoh, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua binatang. Semua binatang, bukan binatang ternakan, tapi memang Nabi Allah Sulaiman faham bahasa binatang. Jadi, Nabi Sulaiman mengumpulkan semua binatang. Ternyata ada satu binatang yang tidak hadir, iaitu burung hudhud. Apabila ditanya ke mana perginya hudhud, hudhud memberitahu dia tidak datang ke perhimpunan yang sepatutnya dia datang. Kenapa? Sebab dia hairan. Ada satu kerajaan tu, dia menyembah matahari. Baik, sifat Allah yang seterusnya ialah Al-Ghani. 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 Al-Ghani artinya yang maha kaya. Al-Ghani yang maha kaya. Al-Ghani yang maha kaya. Kekayaan Allah tiada tandingan dan tidak dapat ditandingi oleh makhluk. Kalau kita melihat ada orang kaya di sekeliling kita, kalau kita melihat ada orang yang banyak duitnya, yang kita rasa bestnya macam dia tu besar rumahnya, bestnya dia tu ada banyak keretanya, wow, bestnya dia ada banyak baju cantik. Tidak.
Ingatlah bahawa sesungguhnya Allah itu lebih kaya daripada orang yang paling kaya di dunia ini. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah dalam segala perkara. Contohnya, mau berjaya, kita minta dengan Allah sebab kita tiada kejayaan itu, melainkan kalau Allah bagi kejayaan itu. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Yang ini pula Allah Al-Mughni. Apa maksud Allah Al-Mughni? Tadi Allah Al-Ghani, sekarang Allah Al-Mughni. Tadi Allah Al-Ghani, sekarang Allah Al-Mughni. Tadi Allah Al-Ghani, sekarang Allah Al-Mughni. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah Al-Mughni, Allah mengasih kaya sama orang. Allah mengasih kaya orang itu. Orang itu tidak kaya. Yang mengkasih kaya orang itu ialah Allah. Allah Al-Mughni. Al-Mughni bererti yang maha mengkayakan. Orang itu tiada duit. Yang mengasih duit sama orang itu ialah Allah. Jadi Allah yang mengkayakan seseorang itu. Allah maha mengkayakan sesiapa sahaja yang dia kehendaki. Dan kekayaannya tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun. Ingat, apabila kamu melihat orang kaya, ketahuilah olehmu bahawasanya yang kaya itu bukan orang itu, tapi yang kaya itu sebenarnya Allah. Allah yang menyebabkan orang itu kaya. Allah juga berhak ataupun berkuasa menjadikan seseorang itu tidak kaya. Wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in yasha'. Sekiranya kamu bimbangkan kepapaan, kalau kamu takut miskinlah, Allah akan memberi kekayaan kepada kamu dari limpah kurnianya atas apa yang dia kehendaki. Fasawfa yughnikumullahu min fadlihi. Ustazah, ayat ni panjang, macam mana mau hafal? Okey, ikut Ustazah, hafal 3 perkataan sahaja. Fasawfa yughnikumullah. Allah akan memberi kekayaan kepada kamu. Fasawfa yughnikumullah. Allah akan memberi kekayaan kepada kamu. Fasawfa yughnikumullah. Allah akan memberi kekayaan kepada kamu. Boleh? Baiklah, yang seterusnya Allah ialah Al-Mani'. Allah boleh memberi kekayaan kepada kamu dan Allah juga Al-Mani'. Allah berhak, berkuasa menghalang kekayaan itu daripada kamu. Allah Al-Mughni, Allah boleh memberi kekayaan bercorak, berbentuk kejayaan kepada kamu. Allah juga Al-Mani', Allah berkuasa, berhak mencegah, menghalang kejayaan daripada sampai kepada kamu. Allah berhak memberi kamu kejayaan dan Allah juga berkuasa mencegah, menghalang kamu daripada berjaya. Kenapa Allah boleh mencegah kejayaan daripada sampai kepada kamu? Sebab kita tidak berusaha. Apabila kita disuruh membaca, kita tidak mahu membaca. Apabila kita tidak mahu membaca, Allah berhak Allah berhak menghalang. Allah berhak mani'. Allah berhak mencegah. Allah berhak
mani'. Allah berhak mencegah. Allah berhak mani' kejayaan daripada sampai kepada kita. Berpunca daripada kita, bukan berpunca daripada orang lain. Apabila kita tidak mahu membaca, Allah berhak mani', mencegah kejayaan daripada sampai kepada kita. Al-mani', yang maha pencegah. Al-mani', yang maha pencegah. Al-mani', yang maha pencegah. Allah maha pencegah sesuatu kejadian daripada berlaku walaupun secara lazimnya perkara tersebut sepatutnya berlaku. Baik, ada contoh lain. Al-mani' Allah. Ada seorang kanak-kanak kecil yang berlari di jalan raya. Yang berlari di depan rumahnya. Depan rumah dia tu jalan raya. Pertama dia lari di kawasan rumah je. Lari. 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 Zop! Lari pergi jalan raya tanpa sengaja dalam keadaan banyak kereta. Apa yang terjadi? Sepatutnya budak itu aksiden. Sepatutnya kanak-kanak kecil itu mati. Tetapi apa yang terjadi? Allah al-mani'. Allah al-mani'. Allah al-mani'. Allah berkuasa mencegah kematian, kemalangan tu daripada berlaku. Mungkin Allah sudah tetapkan yang budak ini akan meninggal ataupun mati pada sekian-sekian waktu. Mungkin Allah sudah tetapkan yang budak ini dia akan meninggal sewaktu dia tua nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup ini pasti akan merasai mati. Allah sudah menetapkan tarikh kematian kita. Allah sudah menetapkan waktu kematian kita. Allah sudah menentukan cara kematian kita. Tapi kita tidak tahu. Sebab itu, apabila kanak-kanak kecil yang tadi berlari depan rumah ni, lari, tiba-tiba dia berlari di jalan raya yang banyak kereta lalu lalang. Tetapi takdir Allah, dia tidak aksiden ataupun dia tidak dilanggar kenderaan. Even if dia dilanggar kenderaan sekalipun, jika ditakdirkan dia terlanggar dengan kenderaan sekalipun, sekiranya Allah mencegah dia daripada mati on the spot, daripada mati di tempat kejadian, benda itu akan terjadi. Maksudnya kematian itu tetap akan terhalang. Allah berkuasa menjadikan apa yang Allah mahu. Apabila Allah sudah menetapkan waktu, detik ajal kematian seseorang, tidak akan dipercepatkan dan tidak akan dilambatkan sesaat pun. Afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam penguzuran dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? Baik, surat Taubah ni ayatnya sangat panjang, sangat panjang. Maksudnya ayat ni diceritakan kepada kamu sedikit je. Sebenarnya ayat ini menceritakan tentang beberapa orang Islam yang yang mengelak daripada pergi berperang, yang tidak mahu pergi berperang, yang tidak pergi berperang. Okey, Rasulullah perintahkan, orang-orang lelaki yang sihat badan tanpa alasan yang kukuh, orang-orang lelaki yang sihat badan, yang mampu, yang boleh melawan musuh untuk pergi berperang. Tetapi apa yang berlaku? Mereka ini tidak pergi berperang. Okey, ada yang tidak pergi berperang. Contohnya, baiklah, semua lelaki mesti datang sekolah.
semua lelaki mesti datang sekolah. Semua lelaki mesti datang sekolah. Tetapi ada yang tidak pergi sekolah. Tetapi ada yang tidak pergi sekolah. Dalam ayat Quran ni, Rasulullah perintahkan sahabat-sahabat untuk pergi berperang, tembak-tembak, okay? Bukan main PUBG tu. Ini betul-betul perang, pakai pedang, betul-betul perang pakai meriam, betul-betul perang pakai yalah segala alat peperangan pada zaman dahulu lah. Pedang lah yang paling famous kan. Bukannya tembak dari jauh macam kamu sekarang kan, PUBG kan, FF, Mobile Legend contohnya, tidak. Jadi sahabat tidak pergi berperang tanpa alasan yang kukuh, sengaja macam nak tahulah, macam tak dia mau terpergi, ya. Kalau Allah sudah al-mani', kalau Allah sudah berkuasa menghalang seseorang daripada pergi berperang, kalau Allah cakap tidaklah kan. Contohnya walaupun kita mahu sesuatu, contohnya kita mahu ais krim. Okey, bolehlah. Masa kecil-kecil dulu kita mahu ais krim. Kalau mamak kita bilang tidak, berarti tidaklah. Kamu menangis sampai mau pecah rumah sekalipun, kalau mamak kamu bilang kamu tidak akan boleh makan ais krim, tetap kamu tidak akan boleh makan ais krim. Jadi dalam kisah ini, sahabat tidak pergi berperang. Allah Ta'ala alam, sama ada mungkin Allah yang, tidaklah kita cakap Allah menghalang diorang daripada pergi berperang. Tapi Allah berkuasa. Sekiranya mereka ini pergi berperang, maka ayat Quran ini tidak akan ada. Okay? Kenapa Allah menghalang, ataupun kenapa jalan cerita dia, mereka ini terhalang daripada pergi berperang? Apa hikmahnya mereka ini terhalang daripada pergi berperang? Sedangkan mereka itu sendiri yang memilih untuk tidak pergi berperang. Malaskah? Macam, alah, malaslah pergi berperang. Contoh, alah, malaslah pergi sekolah. Apa hikmahnya Allah menghalang mereka ini daripada pergi berperang? Saya melihat yang mereka ni, saya melihat kesan daripada ayat Quran yang seterusnya ni. Apabila mereka ini tidak mau pergi berperang, memang satu Madinah ke satu Mekah, memang semua orang memulaukan mereka. Semua orang tidak bercakap dengan mereka. Rasulullah tidak benarkan seorang pun bercakap dengan mereka. Ada 3 orang tidak pergi berperang, bukan sebab sakit, tapi sengaja tidak mau pergi perang, memilih untuk tidak pergi berperang, macam malaskah mungkin kan. Jadi apa yang terjadi? Mereka dipulaukan. Apa maksud dipulaukan? Mereka they are being ignored. Diorang tak dilayan. Diorang macam, kalau contohlah kan, ada orang cakap, "Hai, Assalamualaikum." Ada orang bagi salam dekat kamu kan? Bila kamu memulaukan orang tu, kamu akan jawab salam tu, "Waalaikumsalam." Tapi tak kamu nak maulah dengan dia. Kamu pulaukan dia. Kamu tidak mau bercakap dengan dia. Kamu tidak mau senyum dengan dia. Kamu tidak mau segala-galanya. Kamu tidak mau berinteraksi dengan dia langsung. Kamu tidak mau pandang dia langsung. Langsung tidak mau pandang dia. Tapi ini perintah Rasulullah ya. Rasulullah yang tidak benarkan orang semua, satu kampung semuanya, jangan bercakap dengan dia. Macam kamu kalau bergaduh dalam rumah kan, contohnya kalau kamu buat salah, semua orang tidak bercakap dengan kamu. Begitulah. Okey, jadi semua satu kampung semua tidak bercakap dengan orang 3 orang ni kan? Kan 3 orang tadi tidak pergi perang kan? Apa hikmahnya? Mereka menyesal. Mereka menyesal tak pergi perang. Contohnya, kamu tidak mau pergi sekolah. Jadi semua guru marah dengan kamu. Contoh. Kemudian bila kamu pergi sekolah, semua guru tidak mau ajar kamu. Jadi kamu rasa menyesal sangat tak pergi sekolah. Kamu pun bersungguh-sungguh minta maaf. Saya minta maaf tak datang sekolah. Saya minta maaf tak datang sekolah. Saya akan datang sekolah je terus lepas ni. Saya minta maaf tak datang sekolah. Saya minta maaf, betul-betul saya minta maaf. Betul-betul saya minta maaf. Saya betul-betul minta maaf. Jadi, apa hikmahnya daripada 3 orang ni? Al-Mani'. Allah
cegah, Allah halang mereka daripada pergi berperang. Sedangkan mereka sihat badan. Allah mengajar kepada kita sebuah kemaafan. Okey, Allah menghalang mereka ataupun mungkin mereka sendiri yang memilih sebenarnya kan untuk tidak pergi berperang. Okey, dan apabila mereka refuse to menolak untuk pergi berperang sedangkan mereka sebenarnya sihat, okey, mereka telah dihukum dengan cara dipulaukan. Okey, apabila mereka dipulaukan, mereka sangat susah hati, sangat susah jiwa, sangat susah raga, sangat rasa sempit. Sebab kita hai sama orang, orang tidak layan kita. Kita senyum sama orang, orang tidak senyum balik sama kita. Kita bagi orang makanan, orang tidak mau ambil makanan kita. Kita buatlah apa sekalipun, orang tidak pedulikan kita. Jadi kita rasa berat, kita rasa susah hati. Satu-satunya jalan untuk menjernihkan kembali keadaan adalah dengan meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Ini minta maaf dengan Rasulullah pun Rasulullah tak maafkan. Sebab Allah yang perintahkan jangan maafkan. Allah hold dulu maaf tu. Allah Maha Pemberi keampunan. Tapi kalau Allah mencegah keampunan ataupun kemaafan itu, ya, yang lebih tepat di sini saya rasa al-mani' ni untuk Allah menahan, mencegah kemaafan tu daripada sampai kepada 3 orang yang tidak pergi berperang ni. Allah menghalang, Allah al-mani' kemaafan daripada sampai kepada mereka. Apabila kemaafan tu Allah hold, Allah tahan daripada diberikan kemaafan, macam kita bergaduh dengan adik kita. Kadang-kadang kita bertumbuk dengan adik kita. Kita bergaduh dengan adik kita. Jadi al-mani', Allah tahan kemaafan tu. Masing-masing tak mau kalah. Dan akhirnya, apa hikmahnya daripada mereka tidak pergi berperang? Mereka belajar satu perkara, iaitu meminta maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari istighfar, setiap hari taubat, setiap hari minta maaf dengan Allah. Ya Allah maafkan aku, ya Allah, ya Allah maafkan aku, ya Allah, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan aku, ya Allah maafkan, ya Allah. 40 hari kemudian Allah terima taubat mereka, Allah maafkan mereka, Allah benarkan, Allah maafkan mereka. Dan kemudian Rasulullah pun maafkan mereka, dan seluruh orang kampung ataupun macam kalau kita bergaduh dengan adik-beradik kita semua akhirnya bercakap dengan kita. Kita mungkin tidak bercakap dengan adik kita, mungkin kita bergaduh dengan adik kita beberapa hari je. Tapi yang ini dia bergaduh dengan adiknya, bukan adiknya, ini permulawan ini berlangsung selama 40 hari lamanya. Dan akhirnya mereka dimaafkan, dan akhirnya setelah mereka dimaafkan, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dimaafkan, dan akhirnya mereka dimaafkan dan meneruskan kehidupan seperti biasa. Hikmah daripada terhalangnya sebuah kemaafan ataupun terhalangnya mereka daripada pergi berperang ini ialah mengajar kita semua erti bersungguh-sungguh ketika meminta kemaafan. Apabila meminta maaf tu mesti bersungguh-sungguh. Tak boleh, oh sorry, sudah langgar kan, sudah buat salah kan, sorry. Tidak bukan begitu. Meminta maaf bukan semudah-mudahnya meminta maaf dengan Allah. Ya, mesti sungguh-sungguh, mesti betul-betul, mesti ikhlas, mesti betul-betul minta maaf. Barulah akan dimaafkan. Baiklah, sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Semoga beroleh kebaikan daripada apa yang telah diajarkan hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.